Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketiganya, situ dah. Dan ketiganya, ketiga daripada rukun-rukun sembahyang yang 13. Yang ketiga daripada rukun semaya yang 13-nya, artinya kaya. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang, tengok. Qiyam, apa kok qiyam? Yakni berdiri pada sembahyang fardu. Itu qiyam bahasa Arab. Bahasa Melayu kok berdiri. Berdiri itu pada tu takluk pada berdiri. Berdiri itu pada sembahyang fardu. Ini rukun jaga Qiyas saat itu masuk dalam rukun. Tapi jaga hak kata rukun saat itu pada semaya fardu. Kalau semaya sunat boleh kita semaya dengan duduk, tak apa. Jaga kalau semaya sunat tu malah diri duduk. Tapi jaga hak diri saat itu, diri itu terlebih afdal daripada duduk. Dan disyaratkan dia akan qiyam. Disyaratkan qiyas saat itu dengan dibetulkan tulang belakang lah, dengan dibetulkan tulang belakang, disyarat dengan betul tulang belakang. Masa kalau berdiri, mana tak kalau kita berdiri tu jangan condong, jangan cederung. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun bersandar. Dan jikalau adalah berdiri itu dengan bersandar sekalipun, maka dinamakan berdiri juga. Faham oleh masalah tu. Faham oleh masalah. Dan jikalau dengan bersandar, dan jikalau adalah berdiri itu, ada tu dengan bersandar sekalipun, apa sekalipun, yakni maka dinamakan berdiri juga. Kalau kita rasa tak kuasa nak betul molek, kita nak duduk tepi-tepi dinding, nyana di dinding ataupun nyana di tiang, tak apa. Tak apa, jaga tak apa. Kita orang sehat kadang-kadang tak apa ada juga. Ada istilah lebih kurang ulama masalah orang sehat tu. Duduk nyana di dinding, kadang-kadang di tiang. Ada caca di tiang, duduk nyana. Tak ada gapo. Maka jika berdiri cenderung ni bahaya cenderung. Kalau bahasa kita, bahasa kecek kau orang panggil condong. Condong dah ni. Orang panggil condong. Condong ni ada kok tu condong, kok ni kena kiri kanan. Condong saat itu dobek dia, peta dia sekira-kira tiada dinamakan berdiri. Kalau orang tengok, orang tak kata berdiri dia ni. Lain pada masalah orang bokok, tu tak apa weh. Orang bokok, ada kena kacau awak tak boleh. Dia bokok 7 nah. Hak bokok, orang panggil orang nama Kelantan, bokok tak? Orang hak tua-tua tu bokok belakang, panggil apa? Condong, orang panggil apa? Bokok apa? Bokok sabutnya tu sikit betul ni ya, tu kuat tu. Amo ni hak orang tua-tua rumah kita dah, nampak bokok dah, ada bokok kan? Dengan sahabat dia tu tua, tu tak apa, tak seru kacau betul, tak apa tu. Hak tu keluar dah. Anak saya tak kuasa dah nak buat tu. Hak ni masalahnya dia tu kuasa berdiri, tapi duk condong, duk cenderung. Cenderung kat ni. Kalau orang tengok, orang tak kata dia tu berdiri. Hak tu tiada sah sembahyangnya, semaya seorang tak sah dah jaga. Tiada sah sembahyangnya, sembahyang seorang. Itu jawab maka. Tiada sah sembahyangnya. Dan jika lemah ia seorang, dia lemah daripada berdiri. Tak kuasa nak berdiri di dalam semaya fardu tu. Lemah tu sekadar mana? Peta lemah tu. Dobek dia sekira-kira masyakkah, susah, sekira-kira masyakkah yang menghilangkan khusyuk seorang,
Sekira-kiranya kalulah dia tu berdiri, jadi masyakkah, jadi susah di atas dia, jadi berat di atas dia, membawa kepada berdiri dia duk kacau berdiri tu hilang khusyuk di dalam semaya. Itu peta dia dah. Dobek kata tak kuasa, kok dobek lemah. Hak tu sah sembahyangnya. Ia tu barangkali lebih. Weh tu baik. Sah sembahyangnya sembahyang seorang. Ia tu tak ada nak dah. Sah sembahyangnya sembahyang seorang. Semaya sah semaya tu serta duduk. Boleh semaya dengan duduk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak berarti malaikat bagi hak yang dia kuasa ya. Dengan mana Allah Ta'ala tak taklif di atas seorang saat itu malaikat atas qadar yang ia kuasa. Ia kuasa qadar mana? Qadar tu lah. Bukan payah dalam agama. Kalau tak kuasa nak berdiri, semaya duduk. Dan jika lemah duduk, yakni dan jika lemah daripada duduk. Daripada so. Dan jika lemah duduk, ada gapo dah ibarat tu tapi nak sedap sikit. Yakni dan jika lemah daripada duduk, maka hendaklah ia seorang yang sembahyang tu berguling. Guling dah. Hak kita selalu guling ni tidur pak tu guling dung lagu bukan lagu tu hang. Lama tidur guling tak. Lagu mana kalau istilah orang kecek orang kampung, istilah orang kampung baring. Tapi tak kalau istilah tan ni kalau guling ni kita kata tidur, berguling. Guling ni dung. Guling ni balik perut naik langit. Guling. Gitu dah hang. Gitu tapi bukan nak di sini hang. Berguling ni dengan maknanya guling tu berguling di atas lambung kanan, di atas lambung kanan. Boleh juga kalau nak baca situ. Di atas lambung kanan. Ataupun mau nak kacau guling pun tak apa. Maka hendaklah ia seorang berguling di atas lambung kanan itu afdal daripada lambung kiri. Boleh juga tak ada gapo, tak ada cacat. Ataupun mau nak buat lagu ni boleh. Dan jika lemah daripada duduk, maka hendaklah ia seorang berguling, berguling tu di atas lambung kanan. Masuk situ tak ada apa. Masuk situ pun boleh. Itu tuak mutada semula. Itu hak kata berguling di atas lambung kanan tu afdal daripada lambung kiri. Kita berguling di atas lambung yang kanan saat itu afdal daripada lambung yang kiri. Agak jaga. Dan jika lemah ia seorang. Ni cara tertib hang. Tak kuasa berdiri, semaya boleh duduk. Tak kuasa duduk, kita tidur baring di atas lambung yang kanan dulu. Di atas lambung yang kanan dulu. Hak tu terlebih afdal daripada lambung yang kiri. Tengok. Dan jika lemah ia seorang, yakni daripada berguling di atas lambung kiri. Situ tu. Situ klik situ. Dengan sahabatnya, dia kena lambung kanan dulu. Betul kalau tak kuasa lambung kanan, pergi kepada lambung yang kiri. Jadi di sininya, dan jika lemah ia seorang, yakni daripada berguling di atas lambung kiri. Tu takdir mari sikit situ lama tak faham. Dan jika lemah ia seorang, yakni daripada berguling di atas lambung kiri. Kalau dia lemah tak kuasa di atas lambung kanan, pergi kepada lambung kiri. Kalau tak kuasa nak berguling di atas lambung kiri, maka sembahyang dengan melentang. Melentang ni meletai. Meletai ni perut naik langit, belakang turun bawah. Tu orang panggil meletai. Di atas melentang tu, di atas belakangnya belakang seorang. Meletai di atas belakang. Jadi perut naik langit lah. Perut naik langit, perut hadap ke langit. Tu meletai lah. Hak ni hak kata suruh meletai ni, tak kala kita tu tak kuasa nak berbaring di atas lambung yang kiri. Selepas tu maka mengisyarat dengan kepala seorang. Hak rukun semaya gapo saat itu dia isyarat dengan kepala. Tak kalau rokok isyarat tunduk sikit kepala. Tak kalau sujud wi berat sikit pada rokok tu.
tunduk dia di atas semaya tu isyarat. Tengok. Dan jika lemah ia musalli, orang yang sembahyang dengan yang dimakia itu, dengan mana? Kita nak kata lemah daripada meletak di atas belakangnya, maka mengisyaratlah ia dengan kepala. Lemah daripada hak tu, boleh juga situ. Ataupun lemah daripada semua yang tersebut. Lemah hak tulah ya tu. Lemah daripada berdiri, lemah daripada duduk, lemah daripada melentang di atas lambungnya yang kanan dan meletak di atas lambungnya yang kiri, dan lemah pula dia saat itu daripada meletak di atas belakangnya. Lemah daripada semua tu, maka dengan kelopak matanya, mata seorang, maka mengisyarat ia seorang dengan kelopak matanya. Gitu. Maka dengan kelopak matanya, yakni maka mengisyarat ia seorang dengan kelopak matanya, mata seorang. Isyarat dengan kelopak mata dia. Ni nak royak kata tak lupuk semaya, tak lupuk. Dan jika lemah ia seorang, yakni daripada mengisyarat dengan kelopak mata dia, tak kuasa juga nak isyarat dengan kelopak mata dia. Ni berat benar ni. Maka dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya, hati seorang. Berlaku rupa-rupa semaya tu dia ada hati. Tak kaya aku rokok. Semua rukun-rukun semaya tu berlaku semua tu di dalam hati kita. Nak kaya kata tak luput semaya dah. Maka tiada gugur sembahyang, tak gugur semaya, tak luput semaya selama ada akalnya, akal seorang. Selama mana dia tu ada akal, tak nyanyok, tak sesak, pandai mikir, pandai bergamuk, selama tu semaya tu tak gugur. Ya gosah semaya ni, sahabat ni jangan duk semaya batin. Jangan duk semaya batin. Tak gugur semaya tu. Faham dah? Ada Kelantan semaya batin ni dulu. Ada tak? Hanya ada gambar-gambar tu dah. Semaya batin. Jangan semaya batin. Dan keempat daripada rukun semaya, hak yang 13 dulu, membaca Fatihah. Baca Fatihah tu pada tiap-tiap rakaat. Apa tu demo no istilah ulama lebih kurang tu kita tengok sendirilah dalam kitab-kitab besar tu. Yalah, kalau orang tak kuasa baca Fatihah balah mana, kita tengok sendirilah tempat-tempat istilah ulama lebih kurang. Cuma di dalam kitab ni kitab orang panggil kitab yang kecil, dia wari kaum muktamad ya. Hak istilah ulama lebih kurang tu dia tak wari dah. Dengan sebab kitab ni kitab kecil. Dia wari kaum muktamad. Hak muktamad hak mana? Dia ambil hak tu lah. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Jadi semaya, kalau semaya Zuhur 4 rakaat kena baca Fatihah. Jaga. Malaikat hak tak kena baca Fatihah. Rakaat orang yang masbuk. Orang yang masbuk, yakni orang yang tak ada qiyam serta imam. Tu orang panggil masbuk. Masbukun hak yang ketinggalan imam. Orang panggil orang yang tak ada nak qiyam serta imam. Tak ada qiyam serta imam. Emangnya dia pergi saat itu imam dia baca surah, nak habis dah, nak suk dah surah dia. Dia pergi pak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam tu rakaat. Nak buat lagu mana hai? Nak buat lagu mana kita? Nak buat lagu mana? Tu imam tu rakaat noh. Nak menyempurnakan Fatihah kita ataupun nak rakaat serta imam? Rakaat. Hang bo jawab bunyi tak ke mana. Bunyi nak ada tekak jaga lah. Kena turun rakaat serta imam. Tu orang panggil orang masbuk lagu tu. Betul Fatihah dia tak ada suk tu, tak habis tu. Hak tu Fatihah tu imam lah yang tanggung. Faham? Tu imam tolong tanggung kepada kita. Sabit tu jaga mana kalau kita pergi pak saat ni tu imam nak suk dah baca surah tu. Jangan duk baca doa iftitah, dia tak tutup dah situ. Lama duk baca doa iftitah tu wajhiyal lazi. Naik pak saat ni kalau tu imam dak kita ni tahu dah kata kita orang masbuk, tu imam nak suk dah baca surah, pergi pak takbir Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah selalu. Suk sekadar mana? Sekadar itulah. Tu imam turun rakaat serta dengan
imam. Betul Fatihah kita tak suk tu, Fatihah tu imam lah yang menanggung. Sebab itulah mana kalau tu imam turun sujud sawi kita kena sujud juga. Nampak? Tu imam turun sujud sawi, sujud sahwi. Dia dengan sahabat dia terlupa satu-satu perkara, dia turun sujud sawi, lek makmum ni kena turun sujud juga. Dengan sahabatnya nak adil kan? Tu imam tanggung semaya, tanggung macam Fatihah kita boleh. Kita nak turun sujud sekali dengan dia tak boleh. Tak adil lah hak orang nak akal hak dia kedekut baik. Baik. Jaga kena adil, kena sama rata, sama kena. Tok imam tanggung Fatihah kita lagi pun boleh. Sebab itu kita manakala tok imam turun sujud sawi, lek kita wajib kena turun sujud tu. Turun sujud tu sujud sawi serta dengan imam. Walaupun kita tak ada terlupa apa sekalipun, kena sujud juga. Nak sama adil. Faham dah? Sebab itu jagalah. Jaga orang masbuk ni jaga. Masalah baca doa iftitah tu kadang-kadang bahaya. Kadang-kadang bahaya. Dia cara lek belakang boleh jadi ada. Doa iftitah wajah tu memang tak kira doa iftitah pula tu. Wajah tu. Sungguh pun kata sunat, tapi bukan pada tiap masalah, bukan pada tiap-tiap kelakuan. Jaga tepat-tepat, tutup, tepat-tepat tak tutup. Masalah baca doa iftitah tu. Habis itu. Malaikat rakaat orang yang masbuk hak ning-ning tak tutup lah suruh baca Fatihah. Kalau baca tak suk pun tak apa dah. Ya kira betul mana hang? Tamak nino serta dengan imam di dalam rakaat. Dapat rakaat kita. Dapat rakaat. Kalau tak ada tamak nino dengan imam dalam rakaat tidak hang. Kita tak ada tamak nino dengan imam dalam rakaat. Berartinya kita saat ni tak dapat rakaat. Jaga. Dan bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itulah satu ayat daripada Fatihah. Jaga. Dan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Jaga. Hak ni masalah kita di alam mazhab Syafi'i. Hak mazhab lain Hanafi itu dia kata bukan satu ayat daripada Fatihah, itu ada ikhtilaf lebih kurang, kita tengok sendirilah. Dan nak kata ada juga di dalam mazhab Syafi'i kita ada seorang ulama yang mengatakan bahawasanya Fatihah tu bismillah tu bukan satu ayat daripada Fatihah. Kalau tak salahnya Abdullah ibnu al-Mubarak. Dia kata bahawasanya bismillah tu bukan daripada Fatihah. Dia tu dalam mazhab Syafi'i juga. Jaga. Tapi kaum muktamadnya di dalam mazhab Syafi'i kita ni jaga bismillah tu adalah satu ayat daripada Fatihah. Masalah ni masalah khilafiyah belaka ni. Wajib memeliharakan segala hurufnya. Dan tambah dan. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya, huruf Fatihah. Dan tambah dan saja jatuh tu. Dan wajib memeliharakan segala hurufnya, huruf-huruf Fatihah tu, makhraj dia tu, tepat ain, bunyi ain, alif, bunyi alif, hamzah, tepat ha, tepat ha, jaga ya. Nyata makhraj dia. Dan tasydidnya, tasydid Fatihah tepat sadu tu. Tepat sadu tu kena jadi sadu. Dan tertibnya, tertib Fatihah tu jadi tertib, baca mengikut tertib dia. Dan mualat ni berturut-turut. Jaga. Betul orang nak jadi tu imam tu. Mana kalau dia baca, dia cara baca dia. Mana kalau dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang tu imam yang panjang bertenung tu. Ar-Rahmanir Rahim panjang juga. Panjang semua belakang. Kalau dia pendek pendek semua. Cara dia. Faham? Cara dia. Kalau dia pendek alhamdulillahi rabbil alamin, ayo pendek. Ar-Rahmanir Rahim pendek tu. Dan dimakai lagi juga hak kek tu pendek juga. Tepat suk dia tu, dia pak yang wadu tu. Kalau dia panjang semua. Tengok dah. Dan mualat ni berturut-turut. Mualat tu di antara kalimahnya kalimah Fatihah. Kena ada mualat, ada berturut-turut. Habis itu. Dan kelimanya yakni daripada rukun sembahyang.
Ayah anak sini cepat apa. Dan kelimanya daripada rukun semaya rokok. Rokok ni yang kelima. Dan sekurang rokok, yakni pada pihak memadai. Sekurangnya yakni pada pihak memadai. Sekurang-kurang hak yang memadai pada masalah rokoknya tunduk sekira-kira sampai dua tangan seseorang. Siapa akan dua lutut seorang. Dia tunduk saat itu dengan sekira-kira siapa dua tangan dia tu di dua lutut. Faham tak? Kalau dia tak tangan di lutut pun tak apalah. Masalah letak tangan di lutut tu bukan rukun. Faham itu? Tu sunat ya kita tak tangan di lutut tu. Jangan supaya takut nyukur. Lama tak nyukur tu kong. Jangan dengan tangan. Hak tu sunat ya. Kita letak tangan di dua kepala lutut tu bukan rukun hak tu. Kalau tak saya letak pun tak apa hang. Jagalah tapi jangan bergayung. Lama duk bergayung nung batas semaya. Sampai tu nak ulama letak terkena dah lah tu. Faham hang. Tak saya bergayung letak di kepala lutut, sunat letak di kepala lutut. Masalah ketika kia kalau tak saya letak tangan di bawah atas pusat bawah dada pun tak ada gapo. Tu gapo tu tak ada nama. Itu masalah sunat belaka. Tu sunat belaka panggil sunat hai'ah. Tengok. Hak sekurang-kurangnya rokok tu tunduk sekira-kira sampai dua tangan seorang akan dua lutut seorang. Tunduk tu dengan tamak ninah. Tu baik sini. Tamak ninah. Kita baca subhana rabbiyal azim di dalam rokok ni. Subhana rabbiyal azim ataupun baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu satu riwayat. Ada juga riwayat yang mengatakan dengan subhana rabbiyal azim saja sekat tu. Tak ada apa juga. Tapi manakala kita baca 3 kali subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kita beradu sekejap. Sekadar subhanallah. Tu. Lepas tu kita sami Allahu liman hamidah, itu orang panggil tamak ninah. Dalam rokok itu kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, betul kita beradu sekejap tamak ninah. Tamak ninah sekejap. Qada mana? Qada subhanallah. Jangan duk kata tu kata subhanallah tu qada dalam hati kita subhanallah. Tak ada lama mana kali. Betul? Bangun ke. Ni tak ada nak suk ni. Pecapur habis dengan sami Allahu liman hamidah tu pecapur. Sami Allah subhana rabbiyal azim, betul bunyi sami Allahu liman hamidah. Selalu dah. Jangan beradu dulu sekejap. Tamak ninah tu masuk dalam rukun tu. Jaga. Tapi apa sini tak bilang? Di sini dia bilang 13 dengan sahabatnya tak sepenuh rokok tu malaikat dengan tamak ninah. Sebab tu dia tak bilang, tak berhajat kepada bilang dah. Nampak kan? Tapi jaga tamak ninah tu rukun. Jaga ni. Ni semaya cepat gaduh nak gimana. Sepora apa orang tua kata sepora gagak patut upai dah. Semaya sepora gagak patut upai. Pok cepat gagak tu upai ni. Jagalah kena ada tamak ninah. Tamak ninah tu yang menceraikan antara angkat seorang dan tunduk seorang. Habis itu. Jangan dikosat yang lain daripada rokok. Masa kalau kita rokok tu jangan kosat lain daripada rokok. Kita rokok tu niat kerana Allah. Sujud niat kerana Allah. Jangan duk niat kosak kerana yang lain daripada rokok. Jagalah. Naknya hak jangan dikosak yang lain daripada Allah ni dengan mana? Rokok niat kerana Allah. Dia makin itu juga sujud niat kerana Allah. Jangan duk niat kerana moga tu, kerana moga ni. Tu tak jadi. Habis itu tu hak sekurang-kurangnya. Dan yang akmalnya, hak yang sepenuhnya rokok, jagalah. Hak yang sepenuhnya disamakan. Membaca anak tu disamakan belakang seorang dan tekak seorang. Tulis mudah-mudah bahasa Melayu dah. Disamakan belakang seorang dan tekak seorang. Wi sama. Sehingga kata serupa dengan papes putong. Serupa dengan papes keping. Dan mendirikan dua lututnya, yakni membetulkan dua lututnya. Mendirikan ni yakni membetulkan dua lututnya dan pegangkan keduanya dua lutut tu dengan pegang tu dengan dua tapak tangan seorang. Pegang dua lutut
dengan tapak tangannya tapak songit tangan seorang dan menceraikan segala anak jari ke kiblat. Ha tu. Kita kena cerai anak jari kita tu ke kiblat. Kadang-kadang dia cekok gitu. Ai nak buat lagu nak cuba bangun hai. Cuba bangun hai. Boleh tak hai? Aku nak bangun. Terang rokok hai. Rokok hai. Tak seh tu hai tu. Tak seh tu. Ni hak ni ku tak seh ni sebelah ni. Hai nu ku tak nampak. Nak betul hai. Betul hai anak jari cerah sikit betul. Ai wah we hadap kiblat. Hai agak sendirilah cari kita nak we hadap kiblat kok mana. Kalau duk kau tu tak hadap kiblat hai. Lagu tu. Jaga dah. Kena lagu tu. Kadang-kadang dia cekok gini. Macam-macam. Kena jaga. Pak. Ikut hang lah orang panggil makruh gitu hang. Kalau kita menyalahi hak sunat tu jadi makruh dah. Semaya kita tu jaga dah. Banyak tu cekok ke rata tu. Naknya cekok kita cerah sikit jari kita tu, lepas tu we hadap kiblat semua 5 potong jari tu. We hadap ke kiblat. Jaga berhadap kiblat. Ni cekok tangan duk papiah tu. Tu tak jadilah ke tu. Jagalah. Lepas tu terik habis. Lepas tu jangan kena lutut ni hang. Lama kadang-kadang dia kena ke tu. Gitu yang kena. Tak ada terik, tak ada betul, tak ada mendirikan lutut dua lutut tu. Jaga kena betulkan dua lutut, yang ni mendirikan dua lutut tu. Habis itu. Habis semaya tu guru, cuba tengok tu guru. Orang-orang hak ngaji dengan semaya sedap. Tengok semaya je, ada tertib terning orang kata. Ada tertib terning. Dan keenamnya iktidal. Iktidal. Iktidal ni kita berdiri sekejap selepas daripada kita bangkit daripada rokok. Tak sama, hak berdiri tak kalau baca Fatihah tu orang panggil qiyam situ. Tapi hak berdiri selepas daripada kita bangkit daripada rokok tu orang tak panggil qiyam, orang panggil iktidal. Hak tu jaga tu, hak tu rukun pendek tu. Rukun pendek iktidal tu jaga dah. Keenamnya iktidal. Jikalau sembahyang sunat sekalipun iktidal tu jaga rukun juga. Jikalau sembahyang sunat sekalipun, iaitu iktidal tu kembali ia seorang kepada qiyam. Tu orang panggil iktidal. Kembali kepada qiyam seperti dahulunya, yakni dahulu daripada rokok. Dahulu daripada rokok, yakni dahulu daripada rokok. Kamu tak tahu tak rojak mana tu? Seperti dahulunya, yakni dahulu daripada rokok. Qiyam hak seperdulu pada rokok. Kita kembali pada qiyam tu, kita kembali lepas pada rokok tu kita kembali kepada qiyam semula. Hak itulah orang panggil iktidal. Jaga kembali itu dengan tamakninah juga. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Situ. Bagus dia start. Qada subhanallah. Ataupun sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada riwayat dengan wa, ada riwayat dengan ketiada ewa. Betul kalau kita baca subhanallah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jangan iktiraf orang puhua tu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya datang dua riwayat situ. Ada zaidah wa, ada hak tak ada wa. Jaga dah, betul walakal hamd. Ada lakal hamd selalu, ada walakal hamd. Jaga dah, hak tu ikut itulah nak baca mana-mana so. Ambil lah mana-mana so. Habis itu. Dan ketujuhnya daripada rukun sembahyang yang 13 tu, sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat. Sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat tu, 2 kali sujud. Rokok sekali ya, dah. Tapi sujud ni 2 kali. Sujud tu dengan tamakninah, dengan tamakninahnya. Hanya sujud tu. Sujud kena dengan tamakninah. Dan jikalau ia seorang, jaga dah masalah ni, payah jumpa ni masalah ni. Tengok. Dan jikalau ia seorang sujud atas sesuatu yang ia tunggang. Tunggang ni jaga dah yang ia pakai. Yang ia pakai, hak ia pakai. Yang ia tunggang ni yang ia pakai, hak duk sakut dengan kupau, duk sakut di tubuh dia. Benar hak dia sujud tu. Atau orang panggil hak yang ia tunggang. Mudah-mudahan kata kau yang ia pakai. Dan jikalau ia seorang sujud
atas sesuatu. Tak kira lah sesuatu tu penama kain kelubung dia ke, ataupun kain serban dia ke, suatu yang ia seorang saat itu tunggang yang ia pakai. Tapi suatu tu yang tiada bergerak dengan geraknya gerak seorang. Tapi suatu tu tiada bergerak dengan geraknya sekalipun memadai juga. Sekalipun yakni memadai sujudnya sujud seorang. Nama tak erti tu. Sekalipun yakni memadai sujudnya sujud seorang. Betul tu baik mafhum pada sininya kalau dia sujud di atas suatu yang bergerak dengan geraknya. Ni sini bahaya ni. Batas maya. Jaga hera. Hak saning hak kata dia sujud di atas suatu yang ia pakai, yang ia tunggang, hak yang tiada bergerak dengan geraknya. Hak tu tak apalah masalah. Tak apa hak tu memadai. Faham? Hak masalahnya, hak bahayanya masalah yang ia sujud di atas suatu yang ia tunggang, tapi suatu tu yang bergerak dengan geraknya. Hak ni batas maya. Jaga dah. Kain kelubung dia mana tu jaga. Orang Tina kan gapo kain kano dia pakai tu. Betul yang gelapik mak pergi sujud tak tu sudah. Dengan sebab kain kano tu gerak dengan sebab gerak dia. Orang Tina semaya gerak tak kain kano. Gerak. Betul jaga. Jaga dah. Ni masalah payah nak jumpa ni. Jaga masalah hak gerak dengan gerak kita tu bahaya tu. Hak tak gerak dengan sebab kita bergerak tak apa tu. Kena jaga ekor tu. Jangan nak panjang sangat. Sekadar sejekar cukup lah. Jangan sapa ping ke, sapa punggung tu. Kena jaga. Satu suku daripada dahi tu mesti wajib tu, satu suku, satu juzuk pada dahi tu wajib kena rapat di tempat sujud kita. Lepas tu jangan berlapik. Hak berlapik ni ya ada ikhtilaf ulama lebih kurang ni. Hak masalah berlapik tempat hak dahi kita dengan tempat kita nak sujud tu. Kalau berlapik dengan suatu yang tak bergerak dengan sebab bergerak kita, suatu tu kita tunggang, tak apa. Kalau bergerak, suatu tu bergerak dengan sebab kita bergerak tu. Dia bergerak juga suatu. Kita disujud tak tu, berlapik dengan muka tu. Batas maya kita. Jaga. Ni masalah hak bahaya ni. Masalah serebab nama tu. Piyah cabut. Tunduk tak piyah. Lepas lah. Tu lepas dah. Lepas dah mah kalau dia cuk. Hak tu bahaya tu. Rambut panjang tu tak sah tu. Rambut tak ada nama, dah bergerak semua tu. Rambut masalah orang rambut panjang sampai orang suruh itu naik pakai piyah tu. Tapi sama suruh pakai piyah naik tu tak akak naik rambut tu. Rambut kita tu jadi tilih kak, tak rapat nama batas maya, tak sah maya. Hak tu ittifaq ulama, dan mazhab Syafi'i kita jaga dah, jaga. Mazhab hak lain tu kita tak tahu lebih kurang tu boleh jadi ada. Ya semua masalah fiqh ni, ya tak tetap ya ada masalah ikhtilaf lebih kurang. Batu kita dalam mazhab Syafi'i, kita ambil hak karajah dalam mazhab Syafi'i, kau dhaif jangan duk tua. Jangan duk tua masalah kau dhaif wakila tu. Sungguh apa kata kita orang ngaji tapi jangan duk tua tak tu kalau kau orang kampung. Heran. Lama duk tua masalah tu kita nak tua ke orang, tua masalah kau hak rajah, kau muktamad. Masalah tu untuk kita orang ngaji ya, untuk nak keluar kita. Kau dah kita tak apalah ni kalau kita malah tepuh dengan orang Tino kan. Kita masa malah nak ambil ais maya. Demo tepuh kita kawal tak ada tepuh ni demo tepuh kawal. Malah ambil ais maya. Bok semaya gitu tak apa. Tapi jangan duk tua kat orang. Apa dah? Dia ada juga dalam Syafi'i kita kan, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahawasanya lamis tu batal ais maya malmus. Orang yang kena setuh tak batal. Orang yang mesetuh, orang setuh tu ya batal. Pengen kita pergi setuh orang Tino, kita lah batal. Orang Tino tak batal. Tapi kalau orang Tino mari setuh kita, orang Tino batal. Kita ni malmus, tak batal. Betul je jangan tua kat orang nak tu hang. Tuanya kalau setuh orang Tino orang jatuh batal semaya tu. Dengan sebab kau rajah tu. Nampak dah hang. Hak tu hak kata demo setuh kita tak batal saat ni tu. Untuk diri kita ya. Tu faedah kat atas habis kata-kata ibu suruh ngaji tu. Mau tak mana guna. Jangan buat guna tak tu kalau tu. Tapi tu jaga masalah ni. Takut jadi haru-haru orang kampung kan jadi pecah belah orang kampung. Orang ni kata boleh, orang ni kata tak boleh. Kok mana? Hak ni tua masalah kau muktamad kau raja. Hak ni tua masalah tak
kau tu sampai tu jaga dah, jaga. Malaikat masalah burung titik hak boleh duduk sikit-sikit hang. Burung titik dah. Ada sore hak kata boleh pera dengan tak bubuh tina with dia. Hak lain semua dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh pera, menatai saat ni tu tak buh perapuai with dia. Yang burung tina, ada burung tina, ada burung jantan. Betul orang pera burung titik, hak demo nak ngangguk nak gapo, demo tak buh tina takut punah sora. Betul boleh ke dak nak pera tu. Ulama lain kata, ulama semua kata tak boleh pera. Mari kafal sore, ada kafal hak demo duk ngaji dalam itu tu. Dalam masalah usul fiqh tu. Asal gapo? Kitab tua, kitab turah tu. Nasi tu banyak tu kafal. Kafal sore kata tak apa. Pera burung titik tak buh tina dia tak apa. Orang duk pera duk berlaku dak tak kafal tu sore tu. Apa hang? Kadang-kadang lepas tu demo orang-orang boh lepas tina dia punong sora. Nanti mek anak tu. Apa? Jaga ni masalah pekah ni jangan duk tua kau tu jangan duk tua kau orang. Kalau orang mari tanya dia mau bagi sakas sekali, bagi tepus sekut sebatang, jangan goyak kau tu walaupun sakas walaupun tepus sekut. Jaga kena goyak kau mak tamak. Bahaya agak ni tak pandai ni. Betul mazhab tarjih hak kita duk ngaji tu, mazhab tarjih tu bahaya lah kau tu. Dia buat pakar tak tukar lu mazhab tarjih. Dia bagi pak mazhab okey. Pak mazhab hak ngaji sini pak mazhab dia bagi satu hadis ya. Betul ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, ulama ni kata gini, doktor tarjih pegang tu baik. Kita pakai mazhab tarjih tu. Hak doktor tarjih, hak tu doktor tarjih tu. Jaga hak doktor tarjih sendiri tu. Betul kita pakai hak ni. Kadang-kadang hak ni menyalahi dengan kaum muktamad dalam mazhab Syafi'i. Selerak ki kata punah bis. Klik dok tua ni mazhab Syafi'i hak kaum muktamad lagu lain. Jaga. Sampai tu capur mazhab sudah. Kadang-kadang jadi talfiq ulas kerak beluk sekerak. Payah nak hukum kan, hukum boleh makan ulas. Nak hukum tak boleh makan beluk. Payah nego. Sampai tu jaga. Ya royak semua ni masalah nak taklid mazhab gapo boleh belakang insya-Allah. Jaga dah. Habis itu. Sekurang sujud saat ni tu. Sekurang-kurang sujud. Hak ni sekurang-kurang ni sebuah memadai dah. Mengena ni menyetuhkan. Mengena yakni menyetuhkan suku yakni satu juzuk. Suku tu satu juzuk daripada dahi seorang. Suku yakni satu juzuk daripada dahi seorang. Menyetuh satu juzuk tak apa dah. Sampai masalah rambut tadi jaga. Ya tinih habis tu orang rambut tu. Dan suku satu juzuk dari dua lutut seorang. Dua. Dan dua tapak tangan seorang. Lima nak gitu baik situ. Dan anak jari batinnya dua tapak tangan itu makan dengan seketar dengan anak jari. Rapat sujud tu. 5 sini. Gini dah. Gini je. Masalah sujud dah. Sekurangnya mengenakan mulai semula. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahinya, yakni menyetuhkan satu juzuk daripada dahinya, dahi seorang yang sembahyang, dan suku dan satu juzuk dari dua lutut seorang. Tu baik 3 anggota situ. Nak capur tu baik anggota 7 ni. Orang kata sujud dengan anggota 7 ni. Nama dia ni. Kalau kita tak biasa dengan ni, tahu dah anggota 7. Nah, 3 situ. Dan 2 tapak tangannya seorang. 2 tapak tangannya seorang. Atau ni pakai dengan dan dah, bukan atau, jaga dah. Atau tu we tu baik. Kita tengok dah. Kita tengok sedikit lagi kita arang. Bukan atau dah. Dan anak jari seorang, batin jari tu. Batin, sebelum batin tapak tangan serta dengan batin. Dengan batin anak jari dia tu. Kena rapat habis tempat sujud. Satu suku. Dan perut anak jari 2 kaki seorang. Tu baik berapa situ? Tu baik 7 lah. Satunya dahi batu 2 lutut 2 jadi 3, batu 2 tangan jadi 5, batu 2 perut anak jari jadi 7. Ada start lah. Tapi tak ayah mudah-mudah tu. Kita tengok dia tadi.
jaga tu. Dah kaki ha ni. Ha. Ya tak ada. Jaga dah. Ha tengok. Tengok di sini sikit nak goyak dah. Ha tengok jaga. Sekurangnya mengenakan kembali semula dah. Sekurangnya mengenakan suku daripada dahinya dan suku daripada dua lututnya, tubik 3 situ. Dan 2 tapak tangannya dan anak jarinya, batinnya. Tubik 5 situ. Dan perut anak jari 2 kakinya, 2 kaki seorang. Tubik 7 di situ. Hak dok kelipanya betul mana? Betul masalah kaki. Tak kalau kita sujud lah. Jaga dah, tak kalau kita sujud tak berlipat kaki tu. Hak naknya satu suku daripada perut anak jari kaki. Tengok dah ni, tengok molek faham masalah tu. Dan perut anak jari 2 kakinya. Ni, masalah kita. Kadang-kadang ya duk lagu tu. Kau gambar tak dalam sujud. Tahun pun nak kaya. Dan perut anak betul jari atau buah tu baik tu. Jari atau buah tu baik. Jari dengan atau lebih tu kita tu. Dan perut anak betul jari atau buah tu baik tu. Jari atau buah tu baik. Jadi tinggalnya dan perut anak jari 2 kakinya. Ada tak jari selagi di belakang tu? Kok kita nama. Dia gini adalah kita itulah dan perut anak jarinya atau jari 2 kakinya. Gitu tak? Jadi tinggallah 1 jari lagi itu jauh 1 jari, tinggal 1 jari. Jadi buah jari mana? Buah jari hak mula tu, hak depan tu. Buahnya nak betul ni, nak buah. Dan perut anak jarinya atau buah tu. Faham? Jadi tinggalnya dan perut anak jari 2 kakinya. Tinggal banyak tu ya. Perut anak jari 2 kaki dia tu kena kepada 1 juzuk dengan tempat sujud kita tu. Dia masalah ada banyak ni, masalah balah gegar dalam masjid dulu kat rumah kita ni lah ni. Orang sujud tak kaki dia tu tak jadi lipat. Faham? Kaki tak lipat tak sah maya tu. Jaga. Bahaya ni. Dengan sahabat Nabi kata iza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu atrafin. Apabila sujudlah oleh seorang hamba Allah, nascaya sujud sertanya oleh 7 anggota. Hak ni orang tua panggil anggota 7 ni, tak kala sujud tu. Kena rapat pada tempat sujud anggota 7. Hak ni dah ni. Yang satunya dahi, yang keduanya 2 tapak tangan, 2 lutut, yang ketiganya 2 tapak tangan. Betul jari-jari hak batin ni rapat habis. Dan yang ketiga, yang keempatnya 2 perut anak jari kaki. 2 perut anak jari kaki. Tu baik berapa situ? Tu baik 7 tak? Dahi sah, 2 lutut 3, 2 tangan 5, betul 2 kaki 7. Tu baik ni 7 anggota. Orang tua kata anggota 7. Kena rapat tempat sujud tu. Jagalah masalah orang sujud yang kaki tak rapat, tak jadi ngerti dah tak lipat tu, tak kena anak perut anak jari kaki ni dia tak. Aiwa, waktu dia sujud lagu mana? Tu hak bahaya tu. Tu tak rapat perut anak jari kaki. Mana perut? Hak belakang tu zahir hak tu tak seh. Hak nak perut anak jari kaki. We lipat sikit, we kena perut dia. Kira betul mana perut? Betul hak licin hak batin tu. Jaga. Waktu duk balah gegar dulu dalam masjid. Kita pernah dengar ni masalah ni. Duk balah. Tak sah semaya lagu tu. Hak ning balik jugalah dalam kitab ni. Kita nak cari juga ulama yang mengatakan sah. Ulama-ulama mana kena cari. Dah kawin semaya lagu tu. Betul jumpa juga kira-kira mari ada juga di setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i kita kata tak apa. Ikhtilaf ulama lebih kurang ni. Kita tak ingat kitab ni, nama kitab Melayu ya. Kitab Melayu. Tak ingat kitab. Tak apa. Tapi kau tak benar tu jaga dah. Kau tamat tak leh. Tak leh kena rapat tu jangan anggota tu. Kalau tak rapat tak sah semaya. Satu juzuk. Kalau seputang tak apa dah. Will lipat. Tak semua. Kadang-kadang dia ada hak rendah tak siapa tu. Tengok bola siang dengan akhirnya gini.
Dia tak sapa, dia mau cocok kaki tak sapa. Lepas tu kaki hok ni dia pendek ni. Kalau tak sapa kadang-kadang. Lepas tu dia lipat kadang-kadang 3 ya, kadang-kadang 4. Tak apa dah lah, hasil maksud dah. Dia kena ibarat dengan 1 juzuk. Ya kan? Sejuzuk. Ya go faham molek tu. Faham molek tak syarat semua lama. Jadi bekau dah kaki nak makan semua jadi. Makan semua 5 butun kan sebab anak jari kaki kita dia tak sama. Hak tinggi tu, dia tepuh. Kalau tepuh tinggi, hak rendah tak sapa dah lah. Ya go dah. Betul syarat semua. Habis itu. Jangan we jadi banyak ni arak-arak tapi kita tak tahu dalam usaha Nabi, tak pernah jumpa, tak pernah tengok tu. Dalam usaha Nabi tu belah mana tak tahu. Tapi Nabi kata gitulah iza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu atrafin. Dalam hadis. Betul? Ya kaya apabila sujud oleh seorang hamba, nescaya sujud sertanya oleh 7 anggota. Mana 7 anggota? Dahi, 2 lutut, 2 tapak tangan dan 2 jari perut anak jari kaki. Tu 7 anggota. Habis itu. Mengena tu. Mengena tu kepada tempat sujud. Kepada tu jagalah. Kepada tu takluk pada kata mengena. Takluk pada mengena. Lama tak kerti masalah tu. Mengena tu kepada tempat sujud. Jauh muta'alaq dia lah. Sekurangnya mengenakan. Jumpa tak? Takluk situ. Takluk mengena tu. Mengena tu kepada tempat sujud. Kena dahi kita tu kepada tempat sujud. Dan 2 lutut kita kepada tempat sujud. Dan 2 tapak tangan kepada tempat sujud. Dan 2 perut anak jari kaki pun pada tempat sujud juga. Kena situ. Habis itu. Dan wajib menekankan dahinya, dahi seorang. Menekan ni payah tekan. Menekankan dahinya, dahi seorang kepada tempat sujudnya seorang. Tekan sikit. Kita sujud tu kita tekan sikit dahi kita kepada tempat sujud tu. Nyawa itu tekan sampai ketuk kan. Bukan dia, biasa ya tekan biasa gitu ya. Tu retino. Tak ada nama tapi orang panggil khilaful aula lah hak tu menyalahi sunnah. Hak sunnah tu bukan lagu tu. Hak sunnah tu akak wis ngeh sikit. Bagi kita orang jatuh dia ada ikhtilah. Ikhtilah tu dia antara orang jatuh dengan orang tino. Orang tino dia kena perapat dengan ni. Kena perapat dengan bagai dengan sebab dia rendah sini ni. Dia kena perapat dengan ni orang jatuh tak apa, tak ada kerja tak ada sini. Jaga sikit tu baik. Kenapa? Cara dia kan. Syarak ni Mulai bercakap cuma kan takut rendah tu itu. Tengok syarak tapi tak asal fala sunat je. Tak asal fala sunat. Tak ada fala sunat. Jadi makruh lah. Tu baik makruh. Jaga nah. Tak kira royak le belakang nah. Kepada tempat sujudnya dan meninggikan atas pada menekan. Dan meninggikan ni atas pada menekan. Wajib juga ni. Dan wajib meninggikan punggung seorang daripada kepala seorang. Ni masalah orang semaya tak bukit Orang semaya peradak ke bukit. Kepala tu tinggi, ya sujud tu kepala tinggi pada punggung. Tak pakar lah sujud tu. Tak sah. Tak pakar semaya, tak sah semaya. Jaga kena tinggi punggung dia tu daripada kepala. Herak. Kalau tinggi kepala tak angin sujud lah lagu tu. Orang semaya atas bukit bukit danai tu ada bawah bukit maya hadap atas bukit. Kalau nak semaya hadap turun tu dia takut repah, takut menetek turun. Hadap ke bukit. Hadap ke bukit, kepala tinggi pada punggung. Patah semaya. Jaga tak iktibar sujud tu tak sah sujud tu. Mana kalau tak sah sujud, sujud rukun, tak sah lah semaya. Wajib. Kita tengoklah dalam kitab mana-mana apa ni wajib menekankan. Kita tekan sikit dahi kita tu. Hak masalah dahi, hak masalah hidung sunat tu. Masalah hidung tu sunat. Jaga dah. Ni wajib juga dan meninggikan punggung seorang daripada kepala seorang. Habis itu. Dan yang akmalnya, hak yang sempurnanya, bahawa takbir bagi tunduk sujud, takbir. Mana yang takbir? Bukan akad tangan. Allahu akbar. Takbir dengan tiada mengangkatkan 2 tangan seorang. Kita nak turun sujud, tak sunat dah akad tangan. Tak sunat akad tangan dah. Kena mula akad tangan. Akad tak? Tak akad dah.
Kita duk baca Fatihah duk lagi sunat angkat tangan Allahu akbar turun pada rakaat. Sami Allahu liman hamidah sunat angkat tangan situ. Beradu dak dia. Betul nak turun kepada sujud tu. Namun nak angkat tangan lagi Allahu akbar turun sujud. Tak ada situ Lepas tu nama tak tahu hak mana tu. Nak turun kepada sujud tu sunat kita takbir tapi tak sunat kita angkat tangan. Kita nak turun kepada rakaat, sunat kita angkat tangan, sunat kita takbir. Iktidal naik, sunat kita angkat tangan. Tapi tak kalau nak turun kepada rakaat tu. Ya kalau nak turun kepada rakaat, nak turun kepada sujud tu, situ tak sunat angkat tangan. Betul jaga selagi hok dok kelipah hok makan banyak tu. Ya nak lebih, nak nampak itu sangat kan? Tak kalau rakaat yang pertama dia bakit naik ke rakaat yang kedua. Di situ jaga tak sunat angkat tangan. Banyak tu orang dak angkat tangan tu. Bodoh kat orang lah kita orang ngaji BA ni. Orang tua rumah dia reti ni, dia tak angkat tangan. Kita boleh satu rakaat turun sujud rakaat yang pertama. Pindah naik kepada qiyas semula sana itu tak sunat angkat tangan. Dia sunat betul mana? Tak kalau kita naik dari lepas bertasyahud awal. Tak kalau kita sudah tasyahud awal, tahiyat awal, kita naik kepada qiyas sana itu, situ sunat kita angkat tangan. Allahu akbar, sunat angkat tangan. Tapi naik tak kalau pindah daripada sujud rakaat yang pertama naik kepada rakaat yang kedua tu, tak sunat angkat tangan situ. Jaga orang banyak tu duk angkat tangan situ tu. Faham molek tu? Faham molek. Jadi lebih. Jagalah. Dan yang akmalnya bahawa takbir bagi tunduk. Takbir Allahu Akbar tu takbir. Tunduk mana? Tunduk sujud. Takbir tu dengan tiada mengakakkan dua tangannya seorang. Tak kalau nak turun sujud. Tak kalau kita nak naik iktidal daripada rakaat nak naik kepada iktidal, hak tu sunat kat tangan. Jagalah. Kemudian dihantarkan dua lututnya. Tu nak royak tertib turun, kita nak cara nak turun kepada sujud ni. Hantar dua lutut dulu, jangan dua tangan dulu. Ni kadang-kadang dua tangan dulu turun jak berayung dua tangan. Lepas tu baru sapa lutut. Kalau orang tak gerak tak apa Orang tua-tua tak apa. Dengan sebab kalau turun lutut dulu tu memang takut nyukur, takut suku. Lalu tu turun tangan dulu dengan sebab dia tua tak apa tu. Tapi kita orang muda segala-gala ni cara dia nya kena buat turun dua lutut dulu. Betul? Kemudian daripada dua lutut, dua tapak tangannya, dua tapak tangan seorang. Selepas tu menghunjur segala jarinya, jari seorang ke kiblat. Tu tak kalau kita nak rokok, nak sujud tu, menghunjurkan segala jari kita tu ke kiblat. Jangan pusing kat tu. Jangan pusing kat tu ketika sujud tu. Hunjur kiblat. Kemudian menghantarkan dahi seorang, ni baru siapa? Kemudian menghantarkan dahi seorang dan hidung seorang. Kita hantar dahi, hantar hidung turun. Padahal terbuka keduanya dahi dan hidung. Padahal terbuka keduanya dahi dan hidung. Apa terbuka? Yakni tiada berlapis. Jaga tu terbuka. Payah kita kan kalau baca dengan sendiri kak. Payah nak erti. Padahal terbuka yakni tiada berlapis. Keduanya dahi dan hidung. Tak berlapis dahi wajib. Tak berlapis hidung sunat. Jaga ya ada beza dua tu. Tak berlapis dahi kita tu wajib. Jangan berlapis dahi kita tu. Kalau berlapis tak sah maya kita. Tapi tak berlapis hidung kita saat itu sunat. Sampai tak kalau kita sujud, tekan dahi turun, lepas tu perapat hidung turun di tempat sujud kita. Hak perapat dah hidung turun di tempat sujud tu sunat ya tu. Tak berlapis tu pun sunat juga. Adapun dahi, hak tu wajib. Mana beza dua tu? Mana beza? Pengarah ya hidung baca, ya tak dahi udah tu kapak dah hidung ya. Kita orang hidung kepek ni, tekan turun sikit. Apa jaga jaga. Tu masalah hidung tu sunat. Masalah dahi tu wajib. Tak berlapis dahi wajib, tak berlapis hidung sunat. Jaga terbuka yakni tiada berlapis. Tu cara dia cara kita nak turun kepada sujud. Mula-mulanya turun dua lutut. Kemudian turun dua tangan, tak lepas sujud. Kemudian baru turun dahi ni dak turun tangan dulu ya berayung turun. Supaya gagak patut upah kata orang kata semaya. Jaga
Dan menceraikan dua kaki seorang, kodas jengkal sejeka. Kodas mana sejeka? Dia bercerai dua lutut dia, tak kala dia sujud tu. Hak ni masalah, tak kala dia sujud. Kodas jeka. Betul tak kala dia kia pun, kodas tu juga. Dia peta dia, kodas jeka. Tak kala kiam dia lah kia nah. Kodas jeka. Jangan mahu cakapkan kita tengok setengah mana setengah orang kan. Bukan nak kata dak. Kita dah tengoknya setengah hak dakwah tabligh, hak tak erti ni. Nyata tu baik Allah. Ada sedepanya kakak syesuk. Betul orang tu baik seorang. Kita pernah tengok dah orang tu baik seorang orang batas maya kan. Orang di belakang tu nak naik dah tak ada, dia buka perang ke. Tu baik duk berayung. Kira tengoklah ni boleh mengira tengok seorang pula kosong di situ betul dia buka kaki dia. Setara mananya hudah. Barang tu tak tahulah. Jadi tak tetap dah. Jeka ya. Tak apalah orang belakang ni bukan bodoh sangat, bukan jahil sangat dia mau naik itu. Faham? Jaga dah, jaga. Kaki mana? Buka. Kalau rapak pek utel. Ya buka, kau dah cekak mana kat cekak ke buka meh. Kalau rapak tu tak buka. Ni juga ya peta dia kau dah cekak, buka kaki lutut dengan lutut tu. Ada meh cekak. Ni kau dah cekak buka lah mana kat cekak. Hak ni masalah lutut dengan lutut di dalam sujud kita. Betul di dalam kia pun di makia tu juga kodas kaki kita tu buka, kodas jeka. Jaga dah. Dan merenggangkan dua lengannya. Ni, kita berenggang sikit dua lengan daripada dua lambung seorang. Kita buka lengan kita ni dua lengan daripada dua lambung ni. Dua lambung kita ni renggang. Renggang ni bahasa lah, renggang. Dan merenggangkan dua lengannya seorang daripada dua lambung seorang. Cepat-cepat ke dah. Dan mengakakkan perut seorang daripada dua pohon seorang. Kita akak sikit perut daripada dua pohon, jangan rapat dengan dua pohon itu. Hak ni dah apa maksud main ni? Dak rapat kaki maksud main ni lah. Hak ni masalah rapat perut dengan dua pohon sana itu. Wirenggang sikit. Jangan rapat. Hak rapat tu orang tino tu. Orang perempuan. Kelakuan orang perempuan. Hak kata merenggangkan dua lengan daripada dua lambung dan mengakakkan perut daripada dua pohon pada laki-laki, pada masalah lelaki. Lelaki semaya tu buka sikit hang. Tangan tak kalau kita sujud tu buka daripada lambung kita sikit. Lepas tu perut ni jangan rapat pohon. Dan wirenggang sikit di antara perut dengan pohon. Itu masalah kita orang laki-laki. Dan menghimpunkan keduanya. Menghimpunkan keduanya dengan mana? Kita perapat dua lengan kita dengan lambung kita, lepas perut dengan pohon tu, lepas perut tu rapat dengan pohon tu dua tu. Perut rapat dengan pohon hak ning pada yang lain daripada laki-laki, iaitu daripada perempuan dan konsa. Konsa kena perapat hang. Perapat tangan dia tu. Rapat dengan lambung, lepas pohon ni jadi rapat dengan perut. Jadi lepas pada gendo pada berayung lah. Bimai takut berayung ya. Tengok syarak hang. Jaganya syarak, jaga cemburunya syarak. Jangan melampaui lah. Orang nyanyi orang duk tepi kita pula. Ambo. Jangan melampaui. Kadang-kadang dia tak sewa itu hinyok kaki kita lah. Hinyok kaki sakit hinyok dia berat besar. Jaga dah. Dan kedelapannya duduk antara dua sujud. Wallah.